Sebelum ni, guru hanya lebih berfokus kepada buku teks dan bedah karya. Sampai teks baru, guru sastra sendiri akan memindah tulis teks sastra daripada yang cetakan kepada tulisan braille. Tidak akan lahir sesuatu bahasa jika tidak ada sastra dan budaya. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Kepanasan kita... Sastra. Secara umumnya, sastra itu ialah seni yang disampaikan melalui bahasa. Menurut para pendeta, sastra itu lambang jiwa suatu bangsa. Setiap bangsa di dunia ini mempunyai wajah sastera mereka sendiri. Bagi bangsa Melayu, sastera itu sebahagian daripada identiti dan merupakan sebuah peradaban bangsa. Badan tersiksa. Tiada kata secantik bahasa. Masyarakat Melayu dahulu menjadikan bahasa sastra itu saling menyayangi antara satu sama lain. Maka lahirlah beberapa istilah dalam bahasa yang digunakan untuk berhubung dan meluahkan rasa. Realiti hari ini, sastra yang indah semakin kurang mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Apatah lagi dalam kalangan generasi muda. Ledakan dunia teknologi tanpa sempadan seolah-olah menghijab mata mereka daripada mengenali sastera. Air mata menjadi saksi. Pantun, syair, sajak dan gurindam merupakan manifestasi sebahagian daripada genre kreatif sastra yang tercetus daripada falsafah, ilham dan kacamata masyarakat dalam meladeni kehidupan yang tidak terduga. Semua ini dibentuk bagi tujuan untuk mengungkapkan perasaan, memberikan pengajaran, mengukuhkan peringatan di samping membentuk peradaban jiwa yang makmur. Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atau IPG-KBM melalui inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu dalam alur kerjanya telah merancang untuk memperkasa mata pelajaran kesusasteraan Melayu dan meletakkannya di suatu tempat yang selayaknya. Dalam dunia yang semakin canggih dengan ledakan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat berkembang, memungkinkan masyarakat menganggap bahawa mata pelajaran kesusasteraan Melayu itu tidak relevan dalam masyarakat moden kini. Pedagogi alternatif susasteraan Melayu ini diwujudkan untuk kami sama-sama berfikir prosa dan puisi moden untuk kita membina satu modul yang dapat membina dan mendidik jati diri anak-anak bangsa kita berkaitan dengan susasteraan Melayu. Atas tujuan itulah, maka pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu dirancang, dijalin, disusun serta diadun oleh IPG Kampus Bahasa Melayu agar mata pelajaran ini diberikan semangat yang baharu serta disesuaikan dengan gejolak keperluan dunia tanpa sempadan. Program ini dirangka untuk mengangkat dan memakmurkan minat masyarakat dan pelajar terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu di bumi Malaysia yang berdaulat ini. Untuk kesusasteraan Melayu, kita membangunkan modul pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu. Dan modul-modul itu telah kita rintiskan. Kita nak melihat sama ada kandungan modul yang telah dirangka, telah dibina itu bersesuaian ataupun dapat dilaksanakan di sekolah. Pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu mendekati antologi dan karya sastra daripada pelbagai genre yang digunakan di sekolah pada ketika ini. Genre sastra yang disajikan menggarap pelbagai tema dan persoalan yang menujah kehidupan masyarakat.
Karya sastra yang dimaksudkan antaranya ialah novel naratif Ogon Syoto, antologi Kubentang Sehelai Peta dan antologi Nilai Insan. Beberapa sekolah telah dipilih melalui projek rintis. Sekolah pedalaman di Sarawak antara yang menjadi keutamaan bagi melihat kebolehilaksanaan teknik baharu ini. Dihuni majoriti etnik Bidayuh, Tebedu didekati bagi melihat sendiri kesungguhan warga pendidik di sini memperjuangkan sastra melalui mata pelajaran kesusasteraan Melayu dengan menggunakan pedagogi alternatif yang dicadangkan. Menyanyikan pantun dengan berkompak. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebedu, mereka menggunakan kompang untuk menghuraikan plot dan teknik karya sastra. Jelas, dengan menggunakan teknik sebegini, membuka mata murid bahawa kesusasteraan Melayu dapat dipelajari secara menyeronokkan dan bermakna. Saya masukkan teknologi menggunakan teknik Powtoon, Tondo, klik ikon Chrome ataupun Mozilla Firefox. Contoh yang itu. Kalau kita menggunakan pedagogi yang lama, mungkin pelajar dia tak faham. Apabila modul baru ini diperkenalkan, ada unsur keseronokan kepada para pelajar. Jadi, pelajar belajar kesusasteraan Melayu itu dia tak bosan sebab pelbagai aktiviti yang mereka lakukan tu berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Jika selama ini murid hanya menelaah buku, menelusuri struktur teks sambil dibimbing guru, kini mereka dituntut untuk lebih banyak menghidupkan teks dengan perantaraan pelbagai medium, memupuk keterampilan berkomunikasi, bijak berdiskusi serta dapat melahirkan idea untuk menjelaskan gagasan. Dari segi perubahan itu memang ada perubahan lah. Daripada pembelajaran sastra ini, contohnya tadi mereka bermain kompang. Jadi di situ kita dah selitkan macam mana untuk bermain kompang dan secara tidak langsung mendisiplinkan mereka macam mana bermain kompang dengan betul. Sebelum ni guru hanya lebih berfokus kepada buku teks dan bedah karya. Tapi dengan melakukan aktiviti yang menyeronokkan macam tadi, secara berkumpulan, saya boleh belajar sesuatu yang baru. Sekolah Menengah Kebangsaan Tebedu menjadi bukti keunikan dan keindahan dalam sastra Melayu itu mampu menerobos sempadan etnik dan memikat khalayaknya jika diadun dan disampaikan dengan cara yang segar dan tersendiri. Harapan saya terhadap mata pelajaran elektif kesusasteraan Melayu ini memang tinggi kerana saya mahu pelajar saya memahami bahawa kesusasteraan Melayu ini mempunyai nilai-nilai komersial. Contoh nilai komersial adalah mereka boleh membuka perniagaan sendiri, menjual peralatan-alatan tradisional dan mereka juga boleh meniagakan kemahiran-kemahiran mereka yang ada. Keindahan Pantai Timur yang majoriti penduduknya bergantung pada hasil laut langsung tidak dilihat meminggirkan mata pelajaran sastra Melayu. Mata pelajaran kesusasteraan Melayu itu diangkat dengan gah di bumi Cik Siti Wan Kembang ini. Di negeri yang digelar Serambi Mekah, sebanyak 86 buah sekolah telah berjaya dibimbing dan dipupuk dalam menobatkan pengajaran mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Sesuai dengan sisi-sisi tradisional yang masih kental dan mengakar kukuh, minat terhadap sastra Melayu di Kelantan telah lama berakar umbi dan gah dipertahankan dalam lingkungan masyarakatnya. Ini dijelmakan melalui kesungguhan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dalam mempromosikan mata pelajaran kesusasteraan Melayu di tanah yang kaya dengan budaya. Sekolah Menengah Kebangsaan Geting, Tumpat, antara sekolah yang menjadi contoh membugarkan mata pelajaran kesusasteraan Melayu melalui pelbagai medium. Tentang teknik plot. Kalau dahulu, saya sebagai guru sastra
kadang-kadang tercari-cari cara bagaimana nak bagi pendidikan kesusasteraan Melayu saya ini lebih menarik. Kerana ada segelintir pelajar menganggap kesusasteraan Melayu ini satu mata pelajaran yang agak membosankan atau tidak menyeronokkan. Mereka hanya mengkaji teks, kemudian cari unsur-unsur sastra yang ada dalam teks dan habis di situ saja. Itu cara lama. Bila kerajaan memperkenalkan modul baru ini, saya nampak pelajar sudah mulai minat untuk menyertai kelas kesusasteraan Melayu ini. Cari maklumat mengenai teknik plot. Sudah tentunya di sekolah-sekolah, anak-anak generasi zaman sekarang secara amnya menggunakan bahasa Melayu, percakapan bahasa Melayu baku di sekolah. Apapun apabila mereka pulang ke rumah, mereka bercampur aduk dengan bahasa dialek Kelantan. Dialek Kelantan yang ada di kawasan Pekalan Kubur ini tidak banyak campuran dengan bahasa-bahasa asing. Pilih dua teknik plot yang anda suka. Pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu yang telah dirangka dan dirintis dilihat dapat menyemaikan kecintaan dan membuka warna minda murid-murid melalui wadah sastera. Jika selama ini mata pelajaran kesusasteraan Melayu menjadi pilihan kedua, kini mata pelajaran ini dilihat dapat menggamit dan menarik perhatian murid sepenuhnya. Berikan jawapan contoh monolog. Oh Tuhan, berat sungguh. Pada saya, sastra ini adalah satu subjek yang perlu diajar di setiap sekolah. Kerana kita nak melahirkan pelajar yang lebih banyak nilai kemanusiaan dalam diri. Sebab pada saya, pribadi seseorang itu dapat dipupuk melalui pembelajaran subjek kesusasteraan Melayu. Masihkah kau ingat suatu hari itu Petra Branca jadi isu lidah mula. Dengan adanya modul baru, KMK modul alternatif ini, saya nampak pelajar lebih diberi peluang untuk meluahkan atau melahirkan bakat yang mereka ada. Contohnya daripada teks itu mereka kaji dan mereka akan jelmakan dalam bentuk yang lain. Contohnya seperti lakonan, nyanyian, pautun ataupun persembahan wayang. Aplikasi animasi diperkenalkan sejajar dengan usaha kementerian agar mata pelajaran kesusasteraan Melayu dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mata pelajaran yang lain dan kelangsungannya menjadikan mata pelajaran itu terus seiring dalam apa juga arus modernisasi. Berdepan dengan teknologi yang syarat, aplikasi Pautun digunakan murid-murid dan dapat diterjemahkan dengan mudah. Dengan aplikasi ini, murid-murid dapat membina papan cerita serta menggunakan template dengan pilihan grafik dan animasi yang sungguh menarik. Kalau selama ini kita hanya kaji teks, kaji kemudian tulis nota, sekarang mereka diberi peluang untuk mengaplikasikan perisian Pautun dari nota biasa mereka bentuk kaedah baru, kongsi dengan rakan-rakan menggunakan perisian Pautun. Hanya kerana Petra Branca, kau menyepikan diri. Amat sukar untuk kupercayai. Bukan hanya lakonan dan nyanyian, wayang suluh juga menjadi satu medium pentas dalam menghidupkan muatan yang syarat terkandung dalam mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Teknik yang tidak memerlukan perbelanjaan serta tidak mencuri masa guru senang dilakukan untuk menterjemahkan teks dengan pendekatan yang lebih kreatif dan menyeronokkan. Tidak jauh bezanya dengan wayang kulit, wayang suluh merupakan budaya yang akrab dengan masyarakat Kelantan bertahun lamanya. Apabila kita menggunakan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu ini, contohnya kita mengambil sumbernya melalui cerpen. Namun begitu murid-murid boleh menggunakan wayang-bayang, iaitu yang diambil daripada unsur-unsur wayang kulit. Dengan menggarapkan beberapa elemen. Contohnya dalam kita nak menghidupkan watak dan plot yang dapat di dalam satu genre
keseluruhan itu kita menggunakan wayang wong, barongan, gendang, pendrakat, pentas, drama rakyat, ya. Kemudian menggunakan teknik permainan, melodrama dan sebagainya. Akal dan hati Rafiq tidak henti-henti. Sekalipun terpaksa mengharungi gelora globalisasi dunia material dan terjahan teknologi, namun sastera tetap mekar, mulia dalam jiwa anak-anak di bumi yang terkenal dengan ketangkasan wow bulan dan kejelitaan Cik Siti Wan Kembang. Tidak pernah berasa rendah diri dan serba kekurangan, potensi diri murid dapat digilap melalui pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu dan diperteguh nilai estetiknya menerusi diria yang peka dengan sebarang rasa dan interaksi budaya sekeliling. Inilah pentas sastera sisi murid Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Setapak dalam kibaran Panji menterjemah makna genre sastera Melayu melalui pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu. Murid-murid masalah penglihatan, ya, kita tengok mereka memang ada kekurangan dari segi penglihatan. Tetapi daripada segi semangat mereka sangat bersemangat jika kita berikan tugasan. Dan mereka sangat berminat jika tugasan itu berkaitan dengan muzik ataupun lakonan. Pucat berseri laksana bulan kesiangan hari. Cabaran untuk saya dan guru-guru di sini adalah dari segi menyediakan bahan bantu mengajar. Teks-teks sastera Melayu berubah setiap 5 tahun. Jadi pihak buku teks dia tidak dapat menyediakan buku teks sastera, ya, kepada sekolah kami. Jadi sampai teks baru, guru-guru sastera sendiri akan kita panggil memindah tulis. Memindah tulis teks sastera daripada yang cetakan kepada tulisan Braille. Murid-murid, hari ini saya nak perkenalkan pada awak semua satu teknik baru dalam sastera Melayu, ya, teknik pendrakat. Salah satu teknik yang dibawa oleh pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu ialah pendrakat ataupun pentas drama kad yang bersama-samanya menggarap didik hibur dalam menghidupkan dunia kesusasteraan Melayu di sekolah. Diinspirasikan daripada teknik Kamishiba dari negara Jepun, pendrakat tampil dengan papan tertingkap kayu ataupun nama lainnya, butai. Pendrakat ni adalah digunakan untuk kita mempersembahkan ataupun kita mempamerkan idea-idea skrip yang telah dihasilkan, kan? Jadi kotak tu dia ada depan belakang. Jadi untuk depan tu kita akan letak gambar yang berkaitan dengan skrip yang telah dihasilkan. Dan skrip tu kita akan tampalkan di belakang kad tersebut. Tetapi macam apa yang Cikgu Liana telah membuat satu inovasi untuk selaras dengan pembelajaran kami pendidikan khas, dia hanya menyuruh kami semua untuk hanya menampal gambar yang telah kami cari di internet lah. Jadi skrip tu cuma kita laungkan sajalah. Dengan kreativiti yang dimiliki oleh kebanyakan anak istimewa pendidikan khas, pendrakat diaplikasi dengan begitu baik dan mampu menghidupkan teks sastera dengan kaedah yang mudah difahami dan menarik. Pendrakat ini ada audio visual sebenarnya. Murid melihat dan murid mendengar cerita. Tapi di sekolah ini, murid mengalami masalah penglihatannya. Jadi kita cuba modifikasi teknik tersebut dengan murid tidak melukis, murid mencari gambar yang sesuai dengan situasi yang telah diberi dan murid mempersembahkannya di hadapan kelas, di hadapan rakan-rakan. Jadi murid tak menulis di belakang kad. Bagi yang Braille, murid akan menaik atas kertas Braille. Sebab murid tak boleh meraba tulisan Braille, bila tulisan tu berada menegak, tulisan Braille perlu dibaca atas meja. Okay. Jadi itulah modifikasi yang kita buatlah supaya teknik ini boleh digunakan untuk murid-murid masalah penglihatan. Apabila kita menggunakan elemen-elemen sastera ini, seharusnya kita menggunakan
trend-trend terkini, terutamanya pendidikan yang bertaraf kepada abad 21, bertaraf kepada unsur-unsur 4K iaitu kreatif, kritis, kolaboratif dan komunikasi dalam pendidikan bahasa Melayu agar murid-murid akan menjadi lebih aktif, gembira dan juga seronok apabila belajar sastra dan seterusnya membawa kepada nilai-nilai ekonomi setelah mereka habis belajar kesusastraan Melayu nanti. Sebagai sangat Raja Najia sebagai Sastera Panji merupakan kumpulan cerita Jawa ketika era Majapahit. Hikayat ini berkisarkan Panji yang berkelana mencari kekasihnya Raden Galuh Cendera Kirana. Pementasan prosa tradisional ini merupakan antara pengkisahan yang terkandung dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu dan dijelmakan dalam bentuk lain oleh modul pedagogi alternatif kesusastraan Melayu. Mereka memang sangat minat dalam nyanyian, minat pada lakonan. Itulah salah satu cara untuk menghiburkan mereka sebab mereka tak nampak. Jadi nyanyian dan lakonan itu maksudnya alat-alat muzik itu memang sangat menghiburkan mereka lah. Titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini? Sastra ni memang agak indah kerana ayat-ayatnya berpuitis. Ayatnya mungkin kalau kita tengok mungkin ayat-ayat lama. Tapi kalau kita hayatinya bukan saja dengan baca ataupun dengan mata ataupun dengan telinga, tapi kita hayatinya dengan hati sendiri, kan, kita akan merasa keindahan ayat-ayat bahasa Melayu iaitu bahasa ibunda, warisan nenek moyang kita ni. Sepatutnya sastra ini kita perlu martabatkan selaras dengan kemodenan yang semakin pesat pada hari ini. Biar geram di mata, namun sastra dalam di hati. Pedagogi alternatif kesusastraan Melayu menjadi contoh pembelajaran sastra menjelang abad ke-21 yang mampu menjadikan murid menguasai ciri 4K iaitu pemikiran kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Hal ini secara tidak langsung membawa nilai budi yang tinggi dalam mencermin nilai bangsa. Kita akan melihat keberkesanannya, akan menjalankan satu kajian ataupun melihat dari segi aspek keberkesanannya, impaknya terhadap murid-murid. Penggunaan bahasa sastra itu memang dapat membentuk jiwa yang halus kepada manusia. Tidak akan lahir sesuatu bahasa jika tidak ada sastra dan budaya. Semoga usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkuat akar sastra Melayu melalui pedagogi alternatif kesusastraan Melayu akan terus sirna.